Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan sebuah e-bulletin yang bertajuk Masjid dan Tempat Bersejarah di Mekah. Seperti yang anda lihat, ini adalah muka hadapan bagi e-bulletin kami. Di muka hadapan e-bulletin kami terdapat logo College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur. Tajuk e-bulletin kami iaitu Masjid dan Tempat Bersejarah di Mekah. Dan akhir sekali, kod subjek kami iaitu PPM 2123 Kosmologi Tanah Harap. Kami menggabungkan beberapa tema iaitu tema berwarna coklat dan juga tema Kaabah di Mekah. Sempena e-bulletin kami. Seterusnya kita pergi kepada isi kandungan. Okey. Dalam isi kandungan e-bulletin kami terdapat kata-kata aduan. Kemudian bermula kepada tempat bersejarah iaitu Perpustakaan Mekah Al-Mukarramah, Masjid Aisyah Mekah di Mekah, Gua Sur, Gua Hira, Darul Arkam bin Abi Al-Arkam, Masjid Al-Khaif, Masjid Jin, Masjid Jirana, Masjid Jawata, sumber rujukan, galeri editor dan juga penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lalia Fatihah binti Farazi. Saya daripada kelas DPSU 3C akan menerangkan tentang kata-kata haluan dan beberapa masjid serta tempat yang bersejarah di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana telah menganugerahkan nikmat Islam dan iman kepada hamba-Nya. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga baginda. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan kami yang bertungkus lumus dalam pembuatan e-bulletin dan berjaya menghantar tugas masing-masing mengikut masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, jutaan terima kasih juga kepada pensyarah kami iaitu Cik Kausar binti Ismat Anulu, Ustazah Rohayu binti Yusuf dan Cik Fatin Nafiqah binti Jamaluddin kerana tidak leka memberi ilmu kepada kami. Sesungguhnya kami berasa syukur kerana telah diberi kesempatan untuk menyiapkan tugasan e-bulletin yang telah diberi oleh Cik Fatin Afiqah binti Jamaluddin iaitu selaku pensyarah kami. Kami berharap penghasilan e-bulletin kami yang bertajuk Masjid dan Tempat Bersejarah di Mekah dapat memberi manfaat kepada pembaca secara tidak langsung, beri pengetahuan umum yang patut diketahui sebagai umat Islam. Akhir kata, kami mendoakan kesejahteraan kepada pembaca yang sudi meluangkan masa untuk membaca e-bulletin kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Perpustakaan Al-Mukarramah. Sejarah Perpustakaan Al-Mukarramah. Perpustakaan yang berperistiwa ini merupakan tempat di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 12 Rabiul Awal. Rumah tersebut diduduki oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib dan ibunya Siti Aminah. Rumah ini juga tidak jauh dari Masjidil Haram. Namun, terdapat sebuah bangunan yang diyakini sebagai rumah di mana tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rumah tersebut hanya berjarak lebih kurang 500 meter dari Masjidil Haram. Maktabah Mekah Al-Mukarramah. Ini diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, terang Muhammad Hussein Sanuni. Namun, pada saat ini, bangunan itu sudah tidak berbentuk seperti rumah maupun tempat tinggal kerana bangunan tersebut telah berubah menjadi maktabah ataupun Perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya, bagi peristiwa Perpustakaan Mekah Al-Mukarramah ini, pemerintah Arab Saudi tak segan-segan untuk menghilangkan jejak Rasulullah kerana ia merupakan salah satunya tempat kelahiran Rasulullah di Mekah. Bangunan tersebut luas sekitar 300 meter persegi dan papan di hadapan pintu yang bertuliskan tulisan Arab iaitu Maktabah Mekah Al-Mukarramah. Pada waktu seorang penulis melaksanakan ibadah haji pada tahun 1431 Hijrah, beliau ingin masuk ke dalam perpustakaan tersebut, namun dihalang oleh beberapa orang yang selalu menjaga kawasan
tersebut. Oleh itu, penulis itu hanya melihat-lihat sekitar kawasan tersebut dan mengambil beberapa gambar di sekitar perpustakaan itu. Begitu juga dengan beberapa orang dari negara lain yang mengunjungi Mekah. Dengan itu, sesiapa pun tidak dibenarkan masuk ke dalam perpustakaan itu. Namun, pengunjung dibenarkan masuk hanya lelaki dan yang berusia serendah-rendah 8 tahun. Lokasi perpustakaan ini terletak di Masjidil Haram, Mekah, Saudi Arabia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang Masjid Aisyah. Sejarah bagi Masjid Aisyah ini ialah Tanaim merupakan nama sebuah desa. Seterusnya bagi nama Aisyah pula, ia merujuk pada nama salah seorang isteri Rasulullah SAW. Ini kerana mikot pernah digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, dan Masjid Aisyah juga dikenali sebagai Masjid At-Tanaim kerana ia menandakan tempat di mana Ummul Mukminin Aisyah pergi untuk memasuki ihram untuk umrah ketika Nabi Muhammad SAW menyuruhnya melakukannya semasa haji perpisahan. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Dengan itu, masjid yang menjadi tempat mikot Aisyah telah dinamakan dengan Masjid Aisyah. Masjid ini terletak 7.5 km ke selatan dari Mekah di jalan menuju Madinah, dan masjid ini merupakan tempat yang paling dekat dari semua titik sepadan. Bagi peristiwa Masjid Aisyah pula, Masjid Aisyah merupakan lokasi di mana Aisyah melakukan mikot ketika ibadat umrah. Masjid ini mempunyai dua menara setinggi 50 meter dan masjid ini memiliki area yang ditumbuhi rumputan dan taman. Masjid ini sejak zaman Rasulullah sehingga zaman kini, masjid ini sudah berkali-kali mengalami pengubahsuaian. Bangunannya diperbaharui pada masa Raja Fahd bin Abdul Aziz. Pengubahsuaian besar-besaran terhadap Masjid Aisyah ia mencapai sebanyak 100 juta rial. Hasilnya, kini masjid tersebut mampu menampung sekitar 15,000 jemaah. Setelah diubahsuai berkali-kali, kini Masjid Aisyah mempunyai keluasan sebanyak 84,000 meter persegi. Lokasi Masjid Aisyah ialah di Tanaim 22,676, Mekah, Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani Husna binti Muhammad Zamri. Saya daripada DPHU 3A. Saya akan menceritakan tentang sejarah di Gua Sur. Seperti yang kita semua sedia maklum, Nabi Muhammad telah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan bersembunyi di Gua Sur. Pada malam seterusnya, ketika Nabi Muhammad sedang tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, muncul seekor ular berbisa. Abu Bakar As-Siddiq menyedari kehadiran ular tersebut dan membiarkan ular berbisa tersebut mematuki tapak kaki beliau. Lalu, beliau tidak dapat menahan kesakitan daripada patukan tersebut dan mengalirkan air mata sehingga menitis di pipi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi terjaga daripada tidur dan menanyakan kepada beliau mengapa beliau bernangis. Kemudian beliau mengatakan bahawa beliau tidak dapat menahan patukan daripada ular berbisa tersebut. Lalu Nabi Muhammad meludahi patukan itu dan serta-merta sakit daripada patukan itu hilang. Kemudian keesokan harinya, pemuda dan pemuka Quraisy mundar-mandir mencari tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba terdengar suara bising cicak dari arah dalam gua. Pemuka Quraisy merasa syak bahawa ada orang dalam gua tersebut. Kemudian Nabi Muhammad melempar batu ke arah cicak dan langsung cicak itu mati. Kemudian pemuka Quraisy tetap naik ke gua itu, tetapi pemuka Quraisy turun. Pemuka Quraisy berbicara sesama sendiri. Mengapa kau tidak menjenguk ke dalam gua itu? Lalu jawabnya, ada sarang labah-labah di sana. Dan ada 2 ekor burung merpati hutan sedang membuat sarang di lubang gua itu. Sehingga kini gua tersebut kekal dikunjungi sebagai destinasi pelancong ke tanah oleh penganut Islam, khususnya ketika umat Islam mengerjakan ibadah haji ataupun
umrah pada bulan haji dan Zulhijjah. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang sejarah di Gua Hira. Kotak fikiran mula membayangkan bagaimana suatu ketika dahulu, Nabi Muhammad seorang diri mendaki bukit setinggi 600 meter bersendirian. Sejarah di Gua Hira. Gua ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah melalui malaikat Jibril. Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad selalu menyendiri dan bermunajat selain bertahanuk dan bertaqarrub kepada Allah. Selama 3 tahun baginda juga selalu ke situ bagi menghindari masyarakat Arab jahiliyah yang pada masa itu masih belum beriman kepada Allah dan sering melakukan maksiat serta dosa besar. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahinda Afia binti Zulkifli dari kelas DPHU 3A. Tempat bersejarah yang seterusnya di Mekah ialah Darul Arqam bin Abi Al-Arqam. Apa sebenarnya Darul Arqam bin Abi Al-Arqam ini? Okey, Darul Arqam merupakan pusat dakwah Islam yang pertama di Mekah. Sahabat-sahabat baginda berkumpul mempelajari agama dan solat secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh kafir Quraisy, kerana belum lagi datang perintah Allah SWT untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Pada ketika itu, terdapat 40 orang yang telah masuk Islam. Okey, dinamakan Darul Arqam yang berasal dari nama rumah sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bin Asad Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Seterusnya, pada tahun 171 Hijrah, Darul Arqam yang terletak kurang lebih 36 meter di luar timur Bukit Sofa, dibangun sebuah masjid oleh Kaizuran Ibu Harun Ar-Rashid. Pada tahun 1357 Hijrah, Darul Arqam tersebut dibongkarkan untuk perluasan tanah haram. Sekarang, Darul Arqam sudah disatukan menjadi tempat sa'i. Sebuah pintu yang didirikan diberi nama Pintu Darul Arqam bagi mengenang sejarah. Tempat bersejarah yang seterusnya di Mekah ialah Masjid Al-Khaif. Okey, secara ringkasnya, Masjid Al-Khaif ni dibina bagi menjadikan tempat pertemuan dan menandatangani perjanjian pakatan di antara orang Yahudi dan Arab kabilah bagi menyerang Madinah untuk menyingkirkan orang Islam. Peperangan tersebut dikenali sebagai Perang Khandaq. Pada tahun 240 Hijrah bersamaan dengan 855 Masihi, banjir besar telah berlaku dan menyebabkan berlakunya kerosakan yang kritikal dan teruk terhadap Masjid Al-Khaif ni. Jadi bagi mencegah perkara tersebut itu berulang, mereka membina tanggam di sekitar masjid sebagai pencegah banjir. Pada ketika itu, masjid dicatat sebagai masjid yang terbesar di Semenanjung Arab, termasuk lebih luas dari Masjidil Haram ketika itu, dengan keluasan 6,380 meter persegi. Seterusnya, pada 874 Hijrah, dinding masjid diperbuat daripada batu dan plaster. Hal ini demikian kerana mengalami kerosakan oleh Sultan Qaitbay yang merupakan salah seorang raja Mamluk di Mesir. Pada tahun 1392 Hijrah, mereka membina beberapa halaman yang menjadikan keluasan masjid itu semakin bertambah, iaitu 23,660 meter persegi. Seterusnya, pada tahun 1407 Hijrah, keluasan masjid semakin bertambah, iaitu 25,000 meter persegi. Sehubungan dengan itu, masjid mempunyai 4 menara dengan jarak yang sangat jauh antara satu sama lain dan memiliki pemandangan yang cukup indah di sisi gunung dalam perjalanan menuju Jamarat. Masjid ini hanya dibuka pada hari-hari saat menetap di Mina dan ditutup hampir sepanjang tahun. Masjid Al-Khaif ini juga dikenali sebagai Masjid 70 Nabi. Hal ini demikian kerana terdapat 70 Nabi yang pernah solat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPHU 3B. Hari ini saya akan membentangkan tentang Masjid Ji'ranah. Disebut Ji'ranah atau penduduk Mekah menyebutnya Ju'ranah. Berasal dari nama sebuah perkampungan kecil yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Tempatnya terletak di lembah atau Wadi Saraf sebelah selatan ke arah Mekah, kira-kira 24 km arah timur laut Masjidil Haram. Di desa ini terdapat sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Ji'ranah. Masjid ini selalu digunakan penduduk Mekah untuk melakukan ihram saat umrah atau haji. Desa Ji'ranah merupakan perbatasan kota haram dari selatan Mekah ke arah Taif. Selain itu, di kampung Ji'ranah ini juga terkenal dengan beberapa tempat pelacungan atau penziarahan. Salah satunya adalah sebuah masjid dan sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Taflah. Menurut sejarah, telaga Bir Taflah ini dahulunya terjadi sebagai salah satu mukjizat Rasulullah SAW ketika beliau bersama para pejuang Islam lainnya berhenti untuk membahagikan harta ghanimah sebagai hasil dari kemenangan mereka pada perang Hunain yang baru saja tentera Islam menang. Namun, kerana persediaan air telah mereka habis, sementara Nabi dan para sahabat lainnya dalam keadaan sangat kehausan dan di sekitarnya tidak ditemukan sebuah air, Nabi Muhammad SAW memukulkan tongkatnya. Berkat kekuasaan Allah SWT dengan serta-merta terpancarlah air yang sangat banyak sehingga cukup untuk memenuhi keperluan mereka. Ajaibnya. Seterusnya, Masjid Jin. Masjid Jin atau Al-Jin adalah masjid yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi. Tempatnya di kampung Ma'lah dan tidak jauh dari pemakaman kaum Muslim. Masjid Al-Jin juga turut dikenali sebagai nama Masjid Al-Bai'ah. Masjid yang berada 1.5 km di sebelah utara Masjidil Haram ini memiliki keluasan sekitar 200 meter persegi. Terdapat kisah yang telah menjadikan masjid ini dinamakan sebagai Masjid Al-Jin atau Al-Bai'ah. Kisah ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, baginda bersama para sahabat yang hendak pulang dari kota Taif telah melaksanakan solat subuh di tempat ini. Sesudah baginda Nabi Muhammad SAW menunaikan solat subuh, baginda telah membacakan ayat-ayat Al-Quran dari surah Ar-Rahman yang diperdengarkan kepada para sahabat dan diriwayatkan juga pada waktu yang sama, sekumpulan jin yang sedang menuju ke Tihamah telah terpaku dan membuatkan hati para bangsa jin bergetar mendengarkan makna dari surah Ar-Rahman yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jin itu pun menyatakan keislamannya dan berbaiat, yakni setia kepada Rasulullah SAW. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa para jin yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW berjumlah 9. Namun, ada juga yang menyebutnya 7. Para jin itu berasal dari daerah yang berada di antara Syria dan Iraq, yakni Nasibain. Peristiwa ini telah diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga ke 32. Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepada kamu, wahai Muhammad, untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah sesetengahnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya untuk menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Aiman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPHU 3A. Hari ini saya akan teruskan dengan tajuk saya iaitu Hudaybiyah. Hudaybiyah ni adalah salah satu tempat mikot di sekitar Mekah. Terletak 22 km di sepadan Mekah hingga ke Jeddah. Ia telah menjadi salah satu tempat kegemaran para jemaah untuk mula berminat ke ihram. Sejarah bagi tajuk Hudaybiyah ini adalah Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini telah berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Mac 628 Masihi. Dan ditengani antara pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah. Dinamakan Perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya nama tempat perjanjian ini ditangani. Sebab berlakunya perjanjian ini adalah Rasulullah bersama-sama 1,400 orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Apabila pihak musyrikin mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang menemui Rasulullah
untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka Rasulullah menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak musyrikin itu. Uthman bin Affan telah ditahan dan disebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar kepada Bai'ah Ar-Ridwan untuk menuntut bela atas kematian Uthman bersama-sama Rasulullah di bawah sebatang pokok. Keterangan kaum Quraisy tentang bai'ah tersebut, kaum Quraisy telah menghantar utusan untuk membuat perjanjian. Oleh sebab nama perjanjian itu dinamakan di atas tempat berlakunya perjanjian tersebut, iaitu Hudaibiyah. Okey, tajuk yang seterusnya adalah Masjid Jawatah. Masjid Jawatah ni terletak di perkampungan di Kilabiyah, kira-kira 12 km timur laut Hufuf, Al-Hasa, Arab Saudi. Ini adalah masjid paling awal yang diketahui dibina di Arab Timur. Masjid ini dikenal bersejarah kerana pernah dijadikan tempat menyimpan Hajar Aswad. Pada waktu itu, Hajar Aswad pernah dicuri dari Mekah oleh kaum Qamatiyin. Setelah Hajar Aswad didapatkan kembali oleh kaum muslimin, batu tersebut akhirnya disimpan selama 22 tahun di Masjid Jawatah. Pada masa ini, walaupun strukturnya bangunan ini dah rapuh, namun masih ramai yang jemaah hendak berkunjung ke sana untuk menunaikan solat. Okey, ini merupakan halaman yang menunjukkan semua rujukan untuk membuat e-bulletin ini. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat ahli kumpulan kami berjaya menyelesaikan tugasan kerja ini dalam masa yang ditetapkan. Kami juga dapat mempelajari dan mendapat banyak manfaat sepanjang proses menyiapkan tugasan kerja bagi subjek kosmologi Tanah Arab. Pada mulanya, ahli kumpulan merancang dan mula membagikan tugas masing-masing mengenai tajuk bagi tugasan ini yang perlu disiapkan sebelum masa yang diberikan. Dalam proses kami menyiapkan tugasan ini, pelbagai masalah dan cabaran yang dihadapi oleh kami, namun setiap dari kami menunjukkan kerjasama yang bersemangat untuk menolong sesama sendiri serta bekerjasama dalam mencari maklumat untuk tajuk kami. Antara manfaat dan pengajaran yang dapat kami pelajari adalah dapat mempelajari cara untuk menghasilkan sesuatu projek mengikut format yang betul. Terdapat juga nilai yang dapat kami pelajari, iaitu nilai kerjasama. Nilai ini merupakan suatu nilai yang penting dalam kehidupan sebagai seorang pelajar dan ia juga membantu sebagai persediaan diri untuk masa hadapan sama ada bekerja menjadi mutawif atau mutawifah di tanah Arab kelak ataupun bekerja selain dari menjadi mutawif. Di samping itu, kami juga dapat mempelajari dengan lebih dalam mengenai sejarah dan peristiwa masjid dan tempat bersejarah di Mekah. Kami dapat mengetahui bagaimana tempat tersebut dinamakan dan pelbagai peristiwa menarik mengenai tempat tersebut. Dalam proses menyiapkan tugasan ini, ia dapat membantu kami menyedari bahawa betapa pentingnya untuk bekerjasama sesama ahli kumpulan sehingga ia berjaya disiapkan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh setiap ahli kumpulan kami, antaranya kesulitan mencari bahan untuk dijadikan sebagai maklumat. Dalam pada itu, kami juga kekurangan masa untuk menyelesaikan tugasan ini. Hal ini kerana dapat ahli kumpulan kami yang memulakan liputan internet yang baik supaya dapat menyelesaikan tugasan ini mengikut masa yang ditetapkan. Namun, langkah alternatif yang kami ambil adalah dengan mencari kawasan yang mempunyai liputan internet yang baik. Akhir kata kami berharap segala maklumat dan pengajaran dalam tugasan dapat memberi manfaat kepada semua orang demi kejayaan untuk masa hadapan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan yang telah menjayakan projek e-bulletin ini dengan jayanya. Antara ahli kumpulannya adalah Nur Syahinda Afia binti Zulkifli daripada kelas 3A, Nur Alia Fatihah binti Fahrul Razi daripada kelas 3C, saya sendiri Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada 3B, Nur Iman Aiman bin Muhammad Fazli daripada 3A dan Nur Hazwani Husna binti Muhammad Zamri 3A.
Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.